Testing. Okey, suara saya 1 hingga 10 berapa? Okey, suara saya 1 hingga 10 berapa? Okey, terima kasih kepada anda yang join. Okey, sekali lagi di channel Dr. Rocket. Okey, right, terima kasih. Hari ni hari cuti. Okey, hari ni hari cuti, kita ambil kesempatan bersempena dengan ramai kita yang bercuti sempena Maulidur Rasul. Okey, terima kasih Rina yang join. Terima kasih kepada anda yang berada di luar sana. Alangkah bagusnya jika sekiranya saya boleh berinteraksi dengan anda. Sebab pada hari ini, sejak daripada pagi tadi kita bercakap berkenaan dengan satu isu, kita panggil satu berita yang kita boleh cakap sebagai recycle berkenaan dengan satu entiti yang dikenali sebagai Global Ikhwan Sendirian Berhad. Ringkasannya GISB. Okey, alangkah bagusnya jika sekiranya saya boleh berinteraksi dengan anda di sini. Okey, kita nak tengok apa pandangan anda, apa insight anda, adakah anda cakna dengan apa yang sedang bising. Okey, apa yang sedang bising dalam media sosial. media sosial. Okey, apakah yang sedang bising di media sosial? Sekarang bila anda buka TikTok, Erna kata nama GISB tu macam nama tempat saya praktikal. Thank you Erna. Alright, GISB, Galeri Ilmu Sendirian Berhad GISB juga, betul? Okey, siapa masih ingat ketika kita kanak-kanak dulu, kita ada baca komik-komik Islamis? Siapa yang ada baca komik-komik Islamis? Komik-komik Islamis. Okey, adakah anda pernah baca komik-komik Islamis? Kan? Okey, komik An-Nur. Right. Ana Muslim, alright. Okey, Ana Muslim, betul. Okey, hi. Mr. Singh, how are you? I'm doing good. Thank you so much for joining us right now. Thank you so much. Where are you from? Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, okay, sejak daripada I always listen to your live. Okay, thank you so much. Wonderful. Thank you so much. Having me around you. Thank you so much. Where are you from? Okay, right. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak daripada pagi tadi, jam 11 pagi, tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama dengan saya. Okey, anda bersama dengan saya. Okey, Serdang, Selangor. To be specific. Serdang ni sebelah UPM ke? Belakang UPM ke? Ataupun dekat Balakong area ke? Ataupun dekat dengan nasi Arab Nisful Qamar? Wow, Balakong, tempat saya bermain. Balakong area tempat saya bermain. Satu ketika dahulu. Milon, alright. Milon dekat dengan Petron. Alright, thank you Singh. Alright, so sejak daripada pagi tadi, betul, thank you so much Mr. Singh, reviewer. Okey, saya ulang alik daripada rumah saya KL pergi ke Nilai Negeri Sembilan
salah satu jalan percuma saya 13 tahun, okey, tak perlu bayar tol dekat Sungai Besi adalah melalui Minlon. Betul. MRR2 adalah tempat saya bermain 13 tahun. Dan usia saya dihabiskan 13 tahun separuhnya berada di atas jalan raya. Oh, rugi weh. Okey, rugi. Saya rasa macam rugi sangat. Okey, usia saya dihabiskan atas jalan raya. Best kan bila saya boleh dapat balik masa-masa tu. Okey, MRR2 and then akan masuk betul, ada traffic light, ada Tasik Selatan, that's right. Betul. Okey, so hari ni anda solat asar di mana? Okey, anda solat asar di mana? Cuba komen, anda solat asar di mana? Berjemaah di mana petang ni? Okey, tadi live kita pada lepas Zuhur tadi 2:30 petang, kita berhentikan kerana telah masuk waktu asar di tempat saya berhenti. Okey, saya ke masjid. Dan kita masuk balik pada jam 5 ni. Kita masuk balik pada jam 5 ni. Okey, just untuk kita sembang-sembang. Okey, dan kenapa kita angkat isu GISB? Kenapa kita angkat tiba-tiba kan kita angkat isu GISB ni, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita dalam mood cuti bersempena dengan Maulidur Rasul. Okey, bersempena dengan cuti Maulidur Rasul. Okey, kalau anda mendengar suara saya dengan jelas, anda boleh komen suara jelas. Okey. Okey, suara jelas. Okey, anda boleh komen suara jelas. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda pernah mendengar perbincangan berkenaan dengan Al-Hallaj? Adakah anda pernah mendengar perbincangan berkenaan dengan Al-Hallaj? Al-Hallaj. Okey, adakah anda pernah membaca ataupun anda pernah terdengar orang yang berbincang berkenaan dengan Al-Hallaj? Okey. Saya nampak ada komen-komen lah. Mansur Al-Hallaj. Okey. Ataupun anda ada dengar version lain? Okey, baik, dia macam ni. Petang ni saya mungkin boleh mula macam ni. Okey, kepada anda yang baru menonton, terima kasih banyak. Kepada anda yang berada dekat luar sana, okey, luar daripada live saya ni, bagus kalau anda boleh masuk supaya kita boleh berinteraksi. Supaya kita boleh berinteraksi. Sebagaimana kita ada Rufaidah Osman, kita ada Amnah Amani, kita ada Erna, kita ada Mr. Singh Reviewer. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Rina Raisha. Okey, kita ada ramai lagi lah. Okey. Jadi kalau anda yang berada dekat luar sana, anda boleh masuk supaya kita boleh berinteraksi. Okey, kita boleh berinteraksi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, petang ni saya nak mulakan macam ni. Okey, petang ni
Saya nak mulakan macam ni. Okey, saya nak mulakan macam ni. Alright, tadi pada sesi pagi, saya bagi intro kan, saya bagi intro. Pada jam 11 lebih macam tu, saya bagi intro. Kenapa penting? Okey, kenapa penting baca azkar pada waktu pagi? Okey, kenapa penting baca azkar pada waktu pagi? Dan hari ini, saya tunjuk kepada anda azkar yang kita baca setiap pagi Isnin Ahad pada jam 6.45 pagi itu. Hari ini, hari yang bersejarah. Okey, saya tunjuk kepada anda kita baca pada jam berapa pagi tadi. Nah, cuba anda komen. Kita baca pada jam berapa pada pagi tadi. Okey, Waalaikumsalam. Yusliza Jamalut. Okey. Pagi tadi, saya tunjuk kepada anda, kita baca azkar pagi pada jam berapa? Tu dia, Amnah Amani bagi summary. Pagi tadi intro. Lepas Zuhur, sejarah GISB. Lepas asar, lepas asar kita akan cerita apa dia. Okey, Cik Mi kata baru join. Tak tahu, is okay. Dah follow ke belum? Okey, saya bukan nak follower, bukan. Okey, anda tidak perlu follow saya. Okey, saya ulang. Anda tidak perlu follow saya. Tuan-tuan, tapi anda follow brand Dr. Rocket ni. Sebagaimana tadi saya rasa ada Mr. Singh kan? Mr. Singh dah follow ke belum? Alah, come on lah Mr. Singh, reviewer. Okey, dia mengaku dia memang tonton tapi tak masuk. Dan akhirnya rumah dia tempat saya lalu lalang 13 tahun. Balakong is my garden. Alright. Tuan-tuan, pagi tadi kita baca zikir pagi pada jam 11.30 tau. Okey, pagi tadi kita baca zikir pagi 11.30 pagi tau. Adalah semata-mata. Okey, adalah semata-mata untuk sebagaimana tema kita setiap pagi, beritahu dan educate. Okey, beritahu dan educate. Okey, dan kita bercakap, saya mula bercakap berkenaan dengan Syekh Suhaimi. Saya bercakap lah, saya kongsi dengan anda berkenaan dengan Syekh Suhaimi yang dipetik dalam buku Tasawuf Moden oleh Buya Hamka. Kemudian saya cakap apa? Saya kata ada sebuah buku, okey, ada sebuah buku yang ditulis oleh siapa? Oleh satu orang pengarang yang bernama Azyumardi Azra. Okey, yang menulis buku bertajuk The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia. Dalam tu dia juga petik nama Syekh Suhaimi. Kemudian saya juga bercakap tentang Ustaz Wan Muhammad Saghir Abdullah yang juga petik tentang Syekh Suhaimi. Kemudian saya petik lagi, saya kata ada buku majalah Agama dan Falsafah juga bercakap tentang Syekh Suhaimi. Sehinggalah saya bacakan kepada anda, JAKIM juga pernah menyediakan laporan penilaian terhadap kumpulan Al-Arqam. Okey, kemudian saya juga baca kepada anda satu fatwa. Okey, fatwa yang dikeluarkan oleh JAIS berkenaan dengan aurat Muhammadiyah yang dibawa oleh Syekh Suhaimi. Jadi, Syekh Suhaimi ni satu orang yang menjadi inspirasi kepada Asy'ari Muhammad. Okey, menjadi inspirasi kepada Asy'ari Muhammad. Faham tak? Yang akhirnya menubuhkan Al-Arqam. Dan Al-Arqam itu berevolusi. Okey, Al-Arqam itu berevolusi mengikut situasi setelah diharamkan
berevolusi dengan nama GISB, Ikhwan Global, whatsoever lah. Okey, dan kita tidak langsung menyentuh. Okey, kita langsung tidak menyatakan berkenaan sumbangan ekonomi mereka. Sebab, again saya sebut, saya juga pembeli ayam Ikhwan. Saya pembeli ayam Ikhwan yang tidaklah tegar. Okey, cuma memang beli ayam Ikhwan itu kerap jugalah. Dan bukan beli seekor, minimum 2 ekor. Okey, minimum 2 ekor. Sebab memang saya mengambil protein dengan izin Allah daripada ayam. Dan membeli jenama Ikhwan. Anda bagaimana? Walaupun dekat pasaran kita ada banyak ayam, kalau anda pergi pasar Borong Selayang, okey, ada banyak saja orang jual ayam. Yang tanpa nama pun ada. Tapi kenapa daripada banyak ayam-ayam tu saya pilih Ikhwan? Sampai sekarang. Jadi tak ada kaitan kita ada niat untuk menjatuhkan Ikhwan. Tidak. A'udzubillah. Okey, dari sudut itu jelas. Okey. Dan saya juga pergi makan pagi di kafe Ikhwan. Nasi lemaknya, okey, roti canainya. Okey, dan juga kita makan saja di bakery Ikhwan. Kita beli saja roti-roti dia, kek dia, cream puff dia. So, tujuan kita live ini, betul, nampak tak? Okey, ramai yang mengaku kan, yang pernah biasa makan dekat kedai GSB ni. Okey, so kita tak ada isu langsung. Tak ada isu langsung berkenaan dengan ekonomi mereka. Langsung tidak ada masalah. Tetapi apa yang kita sedang bercakap sejak daripada pagi tadi adalah melibatkan satu benda yang dibangkitkan sejak dahulu yang melibatkan isu akidah. Okey, setakat dulu jelas. Okey, adakah setakat itu jelas? Okey, Cik Mi kata, Kak Banting tak pernah nampak pun jenama Ikhwan. Ya, betul. Tak apalah. Dia ada tempat yang tak ada. Okey, tapi kalau anda pergi ke Mekah, anda jumpa brand Ikhwan ni. Anda pergi ke Jordan, anda jumpa. Okey? Satu brand. Okey, so baik. Tuan-tuan dan puan-puan, petang ni saya nak mengangkat satu perbincangan yang lebih berat. Okey, tadi petang lepas Zuhur tadi lepas Zuhur tadi dah berat dah kan? Lepas Zuhur tadi dah berat kan? Tadi lepas Zuhur dah berat kan? Yang jual lepas Zuhur tadi dah berat kan? Petang ni lebih berat. Nanti malam lepas Isyak lebih berat. Okey, right. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah, okey, terima kasih yang follow. Okey, setelah wafatnya baginda Nabi SAW. Okey, petang ni saya mulakan tentang kewafatan Nabi. Ketika ramai orang sedang bercakap tentang lahirnya Nabi, pada petang ini saya bercakap tentang kewafatan baginda Nabi SAW. Boleh? Okey? Boleh? Adakah itu anda boleh terima? Petang ni ketika ramai orang sedang bercakap tentang kelahiran baginda, betul? Petang ni saya nak mulakan dengan kewafatan Nabi SAW. Boleh? Okey, kewafatan baginda Nabi SAW. Boleh? Dapat? Okey, berapa ramai yang boleh? Okey, dan terima kasihlah. Saya ucap terima kasih kepada anda yang duduk dekat luar sana. Dekat luar sana kita ada 358 mata, 360 mata yang memandang. Dekat luar sana lah. Jadi kalau anda boleh masuk, bagus sangat. Okey, supaya kita boleh berinteraksi, kita boleh bersembang.
Okey, kita boleh bersembang, kita boleh beri idea. Okey, kita boleh tukar-tukar insight. Okey, bagus tak? Alright. Okey, so kan, bila bercakap tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, bila wafatnya baginda, Islam ni tersebar tau. Lepas wafatnya baginda Nabi, Islam tersebar. Subhanallah. Okey? Islam berkembang pesat. Dalam bahasa mudahnya, wafatnya baginda Nabi, Islam tersebar. Subhanallah. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Terutamanya, Islam tersebar, kalau anda baca sejarah, okey tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dekat Dr. Rocket Channel ni kita takkan cerita benda yang tinggi kecuali tadi petang lepas Zuhur lah. Ada sedikit susah nak faham kan? Okey, tapi kita punya pendekatan adalah bersembang, bercakap dengan bahasa-bahasa kampung. Saya lah. Okey, bercakap dengan bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa yang anda boleh faham insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kan, Khulafa Ar-Rashidin. Okey, Khulafa Ar-Rashidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Osman, Ali. Ini semua sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Okey? Sehinggalah Khulafa Ar-Rashidin ni mereka mewariskan kerajaan-kerajaan yang besar. Kerajaan-kerajaan yang besar. Seperti apa? Bani Umayyah. Okey, seperti Bani Umayyah. Seperti Abbasiyah. Seperti Uthmaniyah. Ini kalau anda baca ya. Lepas Khulafa Ar-Rashidin, muncul Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah ni besar tau. Besar kerajaan ni. Okey, tak apa, tak nak detailkan. Nanti pening. Apa yang berlaku? Orang-orang yang tak suka kepada pembesaran khilafah ini, pemerintahan Uthmaniyah, okey, Umayyah, Abbasiyah sampai Uthmaniyah ni, mereka seumpama sangat sukar, okey, sangat sukar untuk bertempur secara fizikal dengan kerajaan-kerajaan ni. Dapat tak poin tu? Okey, so apa kaitan dengan GISB? Sabar sekejap. Okey, kita nak bagi faham intro tu dulu. Okey? Dan satu lagi masalah mereka ketika itu, bila kerajaan ni besar, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, mereka bukan hanya tak mampu bertempur dalam bentuk fizikal, dan mereka juga tak mampu bertempur pada sudut intelektual. Nampak tak? Fizikal tak mampu, termasuk intelektual. Sebab zaman ni lah muncul ilmu-ilmu yang dahsyat. Keilmuan itu muncul, akademik itu sangat subur. Okey, sangat subur. Kehebatan ketika itu luar biasa. Penciptaan, inovasi. Alright, menyebabkan kalau kita panggil lah orang-orang yang tak senang dengan orang Islam ni, mereka tak mampu nak lawan fizikal dan tak mampu untuk bertempur dalam bentuk intelektual. Okay, now, itu dia punya problem statement dia. Okay? Akhirnya, mereka keluar dengan idea, mereka mengkaji pelbagai cara macam mana nak jatuhkan. Itu kunci dia. Bagaimana untuk menjatuhkan itu mereka kaji.
Okey, setakat tu faham tak? Oh, hari ni memang hari bercakap lah saya. Sebab kita balas dendam semalam semalam jam. Semalam jam daripada KL nak sampai Penang. 9 pagi, 9 malam baru sampai Tol. Tol Sungai Dua. Jadi hari ni kita macam merawat jiwa sebab tersangkut dalam jam. Berapa ramai yang tersangkut dalam jam sejak semalam? Dan sangkut jam ni kan, tak kena gaya, depresio. Tak gitu. Okey, baik. Jadi mereka kaji macam mana. Okey, lepas wafat baginda Nabi, Khulafaur Rashidin, and then mereka passing kepada Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, kuat. Physical, intellectual. Dan akhirnya mereka fikir macam mana nak lemahkan. Itu point dia. Macam mana nak lemahkan dan menjatuhkan khalifah-khalifah ni. Okey, anda tahu apa yang mereka buat? Okey, anda tahu tak apa yang mereka buat supaya jatuh dan lemahkan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda nak tahu, anda komen nak tahu. Tuan-tuan, okey ke? Tuan-tuan masih okey ke? Bismillah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mereka buat? Mereka merosakkan akidah. Mereka cari jalan supaya akidah kita rosak. Tiba-tiba Amnah kata, degree dulu ada subjek bahas bab ni, degree dulu ada subjek yang bahas tentang ni, tapi time tu kurang faham. Ni doc story lebih faham. Pula nak juga saya story. Ayah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kan, kita mula daripada wafatnya baginda Nabi, boleh? Ketika semua orang, ustaz-ustaz semua bercakap tentang kelahiran Nabi, Maulidur Rasul, saya muncul petang ni bercakap kewafatan Nabi. Sebab di situlah mulanya problem. Apa problem dia? Orang cari jalan macam mana untuk lemahkan. Itu point saya. Bismillah. Okey. So mereka jumpa problem yang boleh menyebabkan orang Islam problem adalah rosakkan akidah. Okey, rosakkan akidah. Anda pegang kataan tu. Merosakkan akidah akan menyebabkan fizikal kita lemah dan juga intelektual kita lemah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang menonton saya sekarang ni, okey, dekat luar kita ada seramai 639 mata yang menonton dekat luar. Tapi yang masuk ramai ni je. Okey, jadi saya rasa ramai yang menonton lah tu, yang tengok saya kan. Sekarang ni ramai yang tengok. Apa kata anda masuk? Anda masuk dan join. Nak tengok apa anda punya komen, apa insight anda. Alright. Jadi kan, soalan dia, macam mana nak rosakkan akidah? Itu soalan dia. Bagaimana nak rosakkan akidah orang Islam ni? Yang Nabi dah wariskan kepada para sahabat baginda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana nak rosakkan akidah ni?
yang Nabi telah ajar kepada para sahabat. Sahabat terima dengan sangat baik. Mereka sebarkan. Sampailah kepada zaman Uthmaniyah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengar betul-betul. Ini penting. Jadi kepada, dekat luar sana kita ada, dekat luar sana kita ada 691 mata. Kita ada 691 mata dah sedang meningkat yang menonton dekat luar sana. Alangkah bagusnya. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi. Tiba kan? Itu lagu nada murni. Itu memang lagu nada murni yang saya masih ingat sampai sekarang. Jadi kita tak ada isu pun. Kita tak ada isu pun sebenarnya. Tak ada isu nak makan ayam ikhwan, dengar lagu nada murni. Yang okey. Kan? You faham tak? Kan? Itu baru tarik sikit lah kan? Kan? Alright. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. So now you dengar betul-betul. Salah satu cara yang dilakukan untuk jejaskan akidah kita ni adalah dengan menyeluduk masuk akidah-akidah kebatinan yang pelik. Masukkan akidah-akidah kebatinan yang pelik. Terima kasih bagi join my team, terima kasih. Mereka masukkan topi pula, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka masukkan akidah-akidah kebatinan yang pelik. Dengan mereka balutkan, mereka gubahkan dengan Islamic terminology. Agak-agak anda macam, anda dapat faham tak benda tu? Agak-agak anda boleh faham tak tu? Setakat tu faham tak? Bismillah. The power of word. Mereka hiaskan, mereka gubahkan, letak nama Islamik. Sebenarnya itu adalah racun yang disembunyikan masuk dalam Islam. Racun yang tak disahkan oleh Pusat Racun Negara. Baik. Salah satunya adalah yang dibungkus. Ya, betul. Yang dibungkus dengan nama Islam. Dipanggil sebagai, yang ni anda jangan marah saya tahu. Saya cuma cerita ni berdasarkan apa yang saya pernah tahu, pernah belajar, macam amnah tadi, masih degree kan? Pembacaan-pembacaan yang saya terhad ini, selayaknya sebagai cikgu tuition hujung kampung. Tuan-tuan, saya ni cikgu tuition je. Tuan-tuan, saya yang bercakap ni cikgu tuition. Faham tak? Cikgu tuition kampung lagi. Kan? Jadi kalau adalah salah silap di sana sini, saya minta ampun kepada Allah. Kita takkan boleh tahu semua benda. Tetapi kita cuba untuk baca, faham, dan kita cuba untuk, kalau boleh sebarkan, supaya bila kita sebarkan ni ada benda-benda yang salah boleh dibetulkan. Sebab dekat luar sana kita ada seramai 790 mata memandang. 801 dah meningkat dah. 801 mata memandang. 803 mata memandang. 804. Alangkah bagus ya 804 mata ni masuk di sini. Allah. Supaya kita boleh bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pandangan. 807 mata masuk. 5 orang baru follow. Baik, alangkah bagus ya kalau anda boleh masuk.
Okey, alangkah bagus. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi. Alangkah bagusnya kalau anda boleh masuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya gunakan perkataan ni, mereka telah masukkan idea yang dipanggil sebagai wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Bagus tak? Okey, berapa ramai pernah dengar perkataan wahdatul wujud? Wahdatul wujud. Alright. Saya bagi definisi kampung boleh? Kefahaman saya lah. Kefahaman saya. Okey, kefahaman saya cikgu tuition kampung. Okey, kefahaman saya cikgu tuition kampung. Tuan-tuan, lebih kuranglah wahdatul wujud ni apa? Satu kefahaman. Satu kefahaman yang membawa kepada, yang dipanggil sebagai membawa kepada kesatuan wujud. Dan wujud hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Agak-agak nak faham tu complicated tak? Okey, dia macam ni. Kalau saya boleh bagi satu... Oh, petang ni makin berat lah saya rasa. Aduh, makin berat saya rasa petang ni, makin berat. Daripada pagi tadi, lepas zuhur dan petang ni lagi berat saya rasa. Alright. Adakah anda rasa macam tu? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dakwaan penampakan alam semesta, alam fizikal yang dilihat oleh panca indera ini hanya satu ilusi. Dan hanya seumpama macam dreams, khayalan manusia yang sebenarnya hakikatnya tak wujud pun. Aduh, saya macam nak faham kata macam mana? Okey, macam mana nak bagi faham benda tu? Okey, baik. Dan akidah ni mendakwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan zatnya yang menjadi roh, sehingga serpihan roh-roh itu terpancar kepada wujudnya hidupan di alam semesta ni. Alright. Dan dalam bahasa yang kita boleh cakap mudah adalah akidah wahdatul wujud ini, dia seumpama satu pengislamisasian akidah monoisma yang bukan daripada ajaran Islam, tetapi ajaran ni telah masuk diserap ke dalam dunia Islam. Okey, ini satu pandangan. Okey, ini satu pandangan yang anda tak perlu untuk kata kau salah sekejap. Okey, jadi kalau tuan-tuan baru masuk, okey, takutlah, kita ada Allah yang melihat kita. Kita ada malaikat kiraman katibin yang hitung amalan soleh kita. Okey, kalau baru masuk sekejap, jangan komen apa-apa lagi. Ngeri. Sangat ngeri. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, akidah wahdatul wujud ni bukan benda baru tau. Dia bukan benda baru. Tetapi ia ni seumpama akidah kuno yang telah disistematikkan oleh satu orang individu yang bernama Plotinus. Plotinus. 204 sehingga 270 Masihi saya rasa. Minta maaf kalau saya salah fakta. Okey? Dan juga kalau anda pernah dengar nama satu Plotinus. Yang kedua, kalau anda pernah dengar nama
Ali Shankara. Okey, Ali Shankara. 700 sehingga 700, somewhere 750 Masihi macam tu. Okey? So, sekurang-kurangnya pada petang ini, saya cerita dekat anda macam mana terhasilnya sejarah Wahdatul Wujud. Dan apa kaitan dengan GISB? Apa kaitan dengan GISB? Oh, jauh ni. Petang ni jauh. Kita jauh sikit. Kita macam berenang tu jauh sikit. Adakah anda yang menonton yang anda macam rasa benda tu? Siapa rasa macam complicated? Okey, tak payah pening-pening kepala. Tak payah hafal macam saya hafal lah. Okey, anda tak payah hafal nama Plotinus, Adi Shankara, tak payah. Okey? Dan Plotinus ni, dia asaskan falsafah Platonisme. Okey? Platonism. Dia mengasaskan Neoplatonism. Okey? Dan yang menariknya adalah, okey, dan Adi Shankara pula. Dan Adi Shankara ni dia asaskan falsafah Advaita Vedanta. Okey? Dan akhirnya kedua-dua falsafah ni dia seumpama berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah berlaku perkembangan pesat kepada ajaran ataupun falsafah Neoplatonisme ni, dan juga Adi Shankara dengan falsafah Advaita Vedanta ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia macam ketika zaman Abbasiyah tu pesat berkembang. Alright? Dan sehinggalah pada tahun 800 lebih Masihi, 858 sampai 920 ataupun 922 Masihi macam tu, muncul seorang tokoh kontroversi. Okey, muncul seorang tokoh kontroversi daripada Parsi yang bernama Hussein Mansur Al-Hallaj. Nampak tak kenapa tadi awal tadi ketika kita mula lepas asar tadi saya bercakap pasal apa? Al-Hallaj. Masih ingat? Al-Hallaj. Okey, siapa masih ingat? Bismillah. Dan Hussein Mansur Al-Hallaj ni, okey, saya rasa you all yang belajar bidang agama, kalau anda belajar tentang subjek akidah Islamiyah, anda akan jumpa, anda akan belajar benda ni kalau pensyarah anda tu rajin. Okey, saya minta maaf cakap macam tu. Okey, ketika saya belajar subjek Islamic belief, memang pensyarah tak ajar, tetapi saya ambil inisiatif cuba nak tahu. Okey, cuba nak tahu tentang Wahdatul Wujud. So kita jumpa macam-macam sumber, dan kita akan jumpa berkenaan dengan Hussein Mansur Al-Hallaj. Ulang balik, Hussein Mansur Al-Hallaj. Yang lebih kurang tak salah saya, dia hidup kita tahu 858 macam tu, 858 sehingga 922 Masihi.
Ha. Hussein Mansur Al-Hallaj. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dan Hussein Mansur Al-Hallaj ini daripada Parsi. Dan dia hidup pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah. Alright? Dan yang paling menarik tentang Hussein Mansur Al-Hallaj ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia ni kalau tak salah saya, okay, correct me if I'm wrong. Sebab ini adalah benda yang saya dulu, zaman-zaman belajar degree dulu, saya memang masuk perbincangan ni di antara ketika zaman Profesor Irfan. Profesor Irfan. Okey, Profesor Irfan ni satu orang pensyarah Arab yang dihormati. Islamic thought. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau tak salah saya, Hussein Mansur Al-Hallaj ini, dia ni seorang penyair. Seorang penyair. Okeylah tu. Penyair. Tetapi, kalau kita baca Hussein Mansur Al-Hallaj ini, dia seorang yang sangat berminat, cenderung kepada ajaran kebatinan. Okey, kalau anda dengar macam ada lagu-lagu kan dekat belakang tu, macam ada suara latar belakang, anak tengah tengok TV. Bagi peluang cuti sekolah. Jadi kalau dengar macam dengar lagu-lagu tiba-tiba kan, saya pun tak boleh kawal anak saya tengok TV kan. Okey, baik. Okey, setakat tu okey tak? Setakat tu. Okey, dekat luar sana kita ada 1K views. Dekat luar sana ada 1K penonton yang tengok dekat luar dan diorang tak masuk. Okey, diorang tak masuk. Okey, terima kasih Bidan Ikin yang follow, terima kasih. Okey, so bila saya sebut tentang Hussein Mansur Al-Hallaj ini, nama yang memang orang belajar tentang pemikiran Islam and then tentang sejarah macam mana munculnya Wahdatul Wujud, anda akan faham benda tu. Okey, anda akan faham tentang Hussein Mansur Al-Hallaj. Okey, baik. Dan dia seorang penyair dan sangat cenderung tentang ajaran kebatinan. Ajaran kebatinan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dan satu fakta yang menarik tentang Hussein Mansur Al-Hallaj ini adalah ketika hayat dia banyak mengembara tau. Dia banyak mengembara. Dia masuk ke timur Iran, dia masuk ke Mekah, dan dia pergi ke India dan beberapa lagi buah negara lah. Dan dia rekodkan dia punya travelling ni, dia rekodkan dekat dalam buku Diwan Al-Hallaj. Okey, Diwan Al-Hallaj. Okey, Diwan Al-Hallaj. Dan dia pergi ke India, dan dia pergi ke India ketika itu, tak salah saya lah, ketika dia pergi India, ketika Al-Hallaj ini dia pergi India, tuan-tuan dan puan-puan, nak sebut tak? Nak sebut tak apa yang saya tahu? Adakah saya perlu sebut? Sebab nak cerita pasal GISB ni, kita pergi jauh tau. Kita berenang jauh. Okey. Ketika Hussein Mansur Al-Hallaj ini pergi ke India, tuan-tuan dan puan-puan, dia seorang penyair dan dia suka benda-benda kebatinan ni. Dan sampai dekat India, tuan-tuan, sampai dekat India, dia mempelajari sihir dan kebatinan.
Okey, anda boleh tengok fakta ni. Anda boleh tengok fakta ni dekat mana? Hussein bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj. Tengok dalam Diwan Al-Hallaj. Okey, pada halaman yang ke-10. Anda akan jumpa fakta tu. Fakta tentang macam mana dia mengaku dia pergi belajar. Okey, dia belajar tentang sihir dan ilmu kebatinan di India. Macam bagus tak? Sumaya, tukar siaran, tak nak yang tu. Tak nak bahasa Indonesia. Okey, siapa yang macam tiba-tiba lah anda macam petang ni lah anda macam okey, dia macam sesuatu yang macam alah, yang ni kena cerita, bukan tuan-tuan. Kita cuba berenang nak faham Syekh Suhaimi, Abuya Asy'ari, GISB. So kita kena ada sedikit background. Faham tak? Kita kena ada sedikit background untuk faham keadaan tu. Ya betul. Kena faham sikit lah. Taklah semua. Kena faham sikit. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Ketika Hussein bin Mansur Yahya Al-Hallaj ini, dia sampai dekat India. Okey, ketika Hussein bin Mansur Al-Hallaj ini, kita panggil Al-Hallaj lah. Dia sampai dekat India, dia belajar ilmu sihir dan kebatinan. Ketika itu, sekitar tahun mungkin 900 Masihi macam tu. Okey? Apa yang berlaku dekat India ketika itu? Falsafah Advaita Vedanta. Okey, falsafah Advaita Vedanta, yang mana falsafah ni mendakwa diri manusia ni terdapat Atman. Okey, terdapat Atman ataupun roh. Okey, Waalaikumsalam Mapatan Sudin, terima kasih Syekh Ahmad. Okey, yang mana Advaita Vedanta ni dia mendakwa dalam diri manusia ni terdapat Atman ataupun roh. Okey, dan Atman ini adalah Brahman, Tuhan, yang mana sedang pesat berkembang di India ketika itu. Ketika Hussein bin Mansur pergi ke India tu, tengah top, menjadi satu benda yang kita panggil arus perdana. Okey, yang mana amalan-amalan kebatinan bagi Advaita Vedanta ni adalah ketika itu mereka menekankan tentang meditasi dan yoga. Okey, meditasi dan yoga. You rasa berat tak petang ni? Berat weh. Aduh, kenapa sampai sini petang ni ya? Siapa rasa macam tu? Dah kenapa Dr. Rocket ni tiba-tiba petang ni sepanjang hari ni bercakap benda-benda yang cuba anda pergi cari lah binatang apa Advaita ni kan, Vedanta ni. Bismillah. Okey, dekat luar sana,
Kita ada 1.1k mata memandang. 6 orang follow. Terima kasih. Bukan berat juga. Memang berat, babe. Saya nak keluarkan semua benda-benda ni. Allahu Akbar. Aduhai. Okey? Jadi kan, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, dia berat. Okey, baik. Dan salah satu daripada akidah dia ada hulul. Okey, dia ada hulul. Apa hulul pula ni? Mendatang apa hulul ni kan? Hulul. Iaitu sebagaimana Dr. Roket kurangkan keberatan tesis PhD, dan itulah yang sedang berlaku pada petang ini. Kita cuba kurangkan keberatan nak faham tentang macam mana boleh terhasilnya Syekh Suhaimi, Abuya Al-Arkam, macam itulah. Macam tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Hussein bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj, dia pergi belajar di India ni, dia mula faham tentang hulul, penyatuan dengan Tuhan, dengan makhluk, yang mana dia belajar daripada guru Yogi Advaita Vedanta. Dan untuk rekod, tuan-tuan dan puan-puan, untuk rekod, balik daripada India, dengar ni, balik daripada India, apa jadi kepada Hussein bin Mansur Al-Hallaj? Okey. Direkodkan bila dia pulang daripada India tu, dia mula berpenampilan berjubah putih. Adakah saya perlu sambung? Tuan-tuan, bila saya faham maklumat ni, tak ramai yang join. Okey, tak ramai yang join. Tuan-tuan, bila Hussein bin Mansur Yahya Al-Hallaj ini dia balik daripada India, dia rekodkan, dia balik tu, dia faham tentang hulul, dia berubah, dia mula berpenampilan, dia pakai jubah putih, dan dia mula memakai cawat yogi, ataupun dipanggil sebagai cawat yogi tu dipanggil sebagai apa? Futa. Okey, futa, namanya futa, cawat yogi. Anda pergi cari. Anda pergi cari. Agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana tu? Bismillah. Okey. So, itu lebih kurang lah cerita saya petang ni. Okey, sambil minum petang kan. Anda minum apa petang ni? Okey, anda minum apa petang ni? Cuba anda komen. Alright. Dan apa kesan dia? Oh, makan tempe goreng. Amazing. Cicah apa? Tuan-tuan, bila Hussein bin Mansur Yahya Al-Hallaj ini balik daripada India, dia ubah penampilan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Hallaj, dia telah bina satu akidah.
berkenaan dengan susunan kejadian alam mengikut kefahaman dia. Macam mana tu? Maka terciptalah. Okey, terciptalah yang dipanggil sebagai akidah Nur Muhammad. Okey, ini satu version. Okey, anda yang menonton, jangan buat apa-apa summary kepada saya. Saya bercerita satu version. Setakat itu. Alright? Jadi kalau anda pernah baca kitab yang dikarang oleh Husain bin Mansur. Okey, Husain bin Mansur. At-Tawasin. Okey. Kata dia, hakikat Al-Muhammadiyah itu ataupun Nur Muhammad itu merupakan asal usul ataupun sumber daripada segala sesuatu. Segala kejadian, amal perbuatan, ilmu pengetahuan, itu asal usul daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah cahaya ketuhanan, cahaya Tuhan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya stop setakat itu. Okey. Saya stop setakat itu. Adakah anda rasa macam benda yang saya terang petang ni berat, terlalu berat, dahsyat sangat, ataupun banyak silap? Cuba anda komen. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi pula kepada Kristian. Okey, saya stop sekejap kat situ. Saya pergi pula kepada Kristian. Okey, baik. Dalam Kristian, bila mana mereka bercakap tentang akidah kebatinan. Okey? Ini salah satu yang kita panggil data lah yang saya tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana orang-orang Kristian mereka bercakap tentang akidah kebatinan, yang mana mereka bina akidah ketuhanan Jesus yang asalnya seorang rasul dan akhirnya menjadi Tuhan. Alright? Yang mana akidah kebatinan itu dipanggil sebagai Gnostikisme. Okey, saya nak sebut tu, saya minta maaf, saya tak mampu nak sebut secara betul. But dipanggil sebagai kebatinan Gnostikisme. Okey, ejaan dia lebih kurang, anda boleh catatkan, ejaan dia Gnostikisme. Okey, saya tak pasti nak sebut macam mana. Yes, itu ejaan dia. Betul, Rufaidah Osman. Itu you all boleh carilah, you all boleh pergi cari. Siapa yang kali pertama dengar benda ni? Gnosticism. Mungkinlah sebutan yang macam tu kot. Alright.
Dan kalau anda apa tu, Al-Hallaj ni kan dia punya ajaran dia, okey, Mansur Hussein Mansur Al-Hallaj ni, kalau tengok dia punya sejarah dia pergi India whatsoever tu, kemudian dia punya ajaran ni tersebar dekat mana? Dia banyak tersebar dekat Baghdad. Okey, tersebar dekat Baghdad. Okey. Dan di hujung hidup dia ada cerita. Di hujung hidup Al-Hallaj ini ada cerita. Siapa nak dengar cerita dia? Berat Makin kurang penonton ni. Aduh yai. Tapi jangan risau, dekat luar sana kita ada 1.2K penonton. Dekat luar sana tak masuk. Mereka tak masuk. Aduh. Masuklah, kamu lah. Kan, kalau anda masuk sini syok lah, kita boleh sembang-sembang. Demam terus. Okay, thank you. Madam Wang Hee yang komen, terima kasih banyak. Yati, terima kasih. Okay, anda yang baru masuk, ini semua cerita lepas Nabi tau. Itu yang saya mula tadi. Anda yang masuk awal tadi, saya cakap apa? Cerita saya ni bermula lepas kewafatan baginda Nabi SAW. Faham tak? Cerita yang saya cerita awal tadi, pukul 5 petang tadi, saya mulakan dengan apa? Saya mulakan dengan lepas kewafatan baginda Nabi. Masih ingat? Okey? Ini semua cerita lepas wafat baginda Nabi ya. Ini bukan cerita sebelum Nabi. Ini semua cerita lepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, tu sebab yang baru masuk dengarlah dulu, jangan judge lagi. Come on. Nanti anda akan salah faham. Ini cerita ni panjang tau. Dia alahai, dia macam, sebab saya nak faham pun saya kena ambil masa. Dan dia ambil masa panjang nak faham macam mana benda ni masuk. Barulah sampai GISB, Abuya, Sheikh Suhaimi. Faham tak? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, di Baghdad berlakulah pengikut Al-Hallaj ini. Okey. Dan di hujung hidup Hallaj. Okey, apa yang berlaku? Kan di kebatinan kan? Wahdatul wujud, Nur Muhammad, apa semua ni. Jadi di hujung hayat dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia mula mendakwa. Hallaj. Okey, apa nama dia tadi? Tak lupa dah. Nama dia apa? Hussein bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj. Tuan-tuan dan puan-puan, bila di hujung hidup dia, betul, Cikgu Basit Farahia, betul. Ini baru cerita part background of the study. Okey? Okey, anda kena ingat nama tu. Nama dia apa? Apa nama dia? Anda kena ingat. Mansur Hussein bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj. Okey, baik. Jadi kan, di hujung hidup dia mula mendakwa. Kan dia Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, apa semua ni. Dia mula mendakwa, apa dia? Dia telah tenggelam bersama cinta Tuhan. Okey? Dia telah tenggelam bersama cinta Tuhan. Dan dia mengucapkan perkataan. Dia mula mengucapkan perkataan. Okey?
yang dipanggil sebagai syatahat. Apa syatahat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Syatahat ni kalau saya punya faham lah. Okey, syatahat ni syatahat ni adalah satu keadaan fana, tenggelam dengan perasaan. Lalu Al-Hallaj mengucapkan, ini kemuncak dia. Ini kemuncak dia. Okey. Akhirnya kan, dia mula mengucapkan Anal Haq. Itu kemuncak dia. Dia mula tenggelam dan dia mula mengulang-ulang perkataan Anal Haq. Anal Haq. Anal Haq. Apa itu maksud? Apakah maksud dia? Aku adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Dan diri dia telah pun bersatu, hulul, menyatukan dirinya dengan Tuhan, yakni dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kesan daripada ucapan dia? Ya, betul, itu adalah kalau kita belajar ucapan-ucapan ganjil para sufi ni, salah satunya Anal Haq. Anal Haq. Tuan-tuan, apa kesan daripada ucapan dia tu? Apa ucapan kontroversi Al-Hallaj ini? Apa kesan daripada ucapan kontroversi? Okay. Apa dia punya kesan daripada Anal Haq ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ucapan kontroversi Al-Hallaj ini memang polemik di Baghdad ketika itu. Polemik. Dan kita panggil kefahaman arus perdana di Baghdad ketika itu, di kalangan qadi ketika itu di Baghdad. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya qadi-qadi di Baghdad, mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Al-Hallaj. Walaupun lah ada pandangan lah kata qadi itu jatuhkan hukuman mati kepada Al-Hallaj ini bukan sebab perkataan tu. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan itu sebenarnya adalah kerana Al-Hallaj ni dia ada satu aktiviti apa? Pemberontakan yang dia nak buat. Okey, setakat tu anda boleh faham tak? Tuan-tuan, itu adalah Al-Hallaj. Okey, Al-Hallaj. Husain bin Mansur bin Yahya Al-Hallaj yang hidup di seorang Parsi, dan dia pun masuk dekat akhirnya di Baghdad, dan dia mati di Baghdad, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila Hallaj ni mati, tuan-tuan dan puan-puan, bila Hallaj ni mati, okey, akidah Al-Hallaj ni dipanggil sebagai monisme panentheism. Okey, dalam versi Islamik, agak Islamik. Dan akhirnya mindset ataupun akidah Al-Hallaj ini disebarkan oleh siapa? Di antaranya disebarkan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Okey, Muhyiddin Ibnu Arabi satu. Lagi Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Alright?
So, maknanya apa? Dia tak mati situ je. Rupa-rupanya ada orang yang bawa akidah dia tu. Okey, Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi ni dua orang tau. Ini ada Ibnu Arabi. Satu lagi Ibnu Al-Arabi. Yang tu lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Arabi ni juga satu pendekatan falsafah Neoplatonisme. Advaita Vedanta. Alright? That's why kalau anda baca kitab Ibnu Arabi yang bertajuk Fusus Al-Hikam. Okey, Fusus Al-Hikam. Alright? Dia kata apa? Al-Haq, yakni Tuhan dan makhluk, itu adalah hakikat yang satu dan sama. Oh, kita tak petang nak cerita pasal JISB je. Tapi dah sampai Ibnu Arabi, Hallaj. Okey, sebab tadi saya kata apa? Saya kata, pada lepas asar tadi saya cakap apa? Saya kata, Masya Allah, Tabarakallah, bercakap tentang JISB, Syekh Suhaimi, Abuya Asy'ari, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok macam mana berlakunya, berlakunya lepas wafatnya baginda Nabi. Lepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah apa? Berlakunya penyerangan. Okey, bila Khulafa ar-Rasyidin, lepas tu kita muncul pada zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, maka berlakulah benda-benda macam ni. Okey, setakat anda faham tak? Oh, beratlah kita petang ni weh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu sudut pandang yang saya cuba utarakan dan anda tidak perlu untuk menjatuhkan apa-apa hukuman kepada saya. Okey? Jadi saya bercakap ni, okey, dekat luar sana kita ada lebih kurang yang menonton sekarang ni, saya faham, 1.4 mata. Jadi kalau anda ada apa-apa insight, anda boleh masuk. Bismillah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi depan sikit. Okey, now, oleh kerana ini dah makin complicated, dan saya rasa anda mendengar banyak terminologi yang anda rasa, mungkin anda tak pernah dengar kan? Okey, berapa ramai rasa petang ni anda rasa macam overloaded kepala otak? Rasa macam nak meletup, terutamanya mereka yang join Vivalicious. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya pergi depan sikit lagi. Okey, saya cuba move forward. Okey. Saya forwardkan discussion depan sikit, boleh? Depan sikit. Overloaded juga. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya kata macam ni lah, saya kata macam ni. Kalau anda pernah dengar satu kumpulan di India dan Pakistan. Okey, satu kumpulan di India dan Pakistan. Mereka dipanggil sebagai Baralavi. Okey, mereka dipanggil sebagai Baralavi. Okey, Baralavi. Okey, atau Baralavi. Alright. Kumpulan ni
diasaskan sebagai satu, kita panggil satu yang ada latar belakang Sufi Batiniyah. Sufi Batiniyah. Yang mana pengasas dia bernama Ahmad Reza Khan. Ahmad Reza Khan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang bawa idea Nur Muhammad, Wahdatul Wujud. Dan mereka beriman dengan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan Nabi Muhammad ini adalah bukan manusia, tapi cahaya. Dan kalau anda pergi cari dekat mana-mana tempat lah, anda pergi carilah dekat mana kan, anda cuba cari kubur Ahmad Reza Khan. Anda pergi cari gambar kubur Ahmad Reza Khan, anda akan terperanjat tengok. Keadaan kubur dia macam masjid dah. Okay, alright. Dan saya difahamkan dekat tempat kubur Ahmad Reza Khan ni, seumpama ada kegiatan-kegiatan memuja dan menyembah kubur ni. Alright. Macam berat tak? Nak cerita pasal JSB je kot, tapi dah sampai situ saya pergi. Okey, itu belum lagi bercakap tentang Yahudi dan Kabbalah. Belum cerita pasal Yahudi dan Kabbalah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Yahova, Adonai, benda-benda tu lah. Okey? Tak apalah, ala kulli hal. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda macam belajar sesuatu pada petang ini? Okey, adakah anda macam belajar sesuatu pada petang ini? Alright. Jadi insya-Allah pada malam ini kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan lepas Isyak. Okey, lepas Isyak ni kita akan belajar sesuatu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Dan now saya fast forward. Sebelum malam karang kita fast forward boleh? Kita fast forward sikit. Adakah boleh? Okey, adakah boleh? Kita fast forward sikit. Okey, kepada anda yang belum follow, anda boleh follow. Terima kasih banyak. Okey, kita ada 1.5k mata memandang. Okey, 1.5k mata memandang. Kita ada 7 orang yang follow. Terima kasih banyak. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ajaran Al-Arkam, difatwakan sesat? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana beberapa sebab. Salah satunya kerana cara mereka memahami tentang Imam Mahdi. Okey? Macam mana mereka memahami tentang Imam Mahdi? Apa yang anda faham tentang Imam Mahdi? Apa yang anda faham tentang Imam Mahdi? Okey, apa yang anda faham tentang Imam Mahdi? Yang menonton, apa yang anda faham? Jadi insya-Allah
Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kan okey, kita nak bercakap tentang Imam Mahdi, okey tak? Oh, berat betul kita hari ni ya. Kita memang betul-betul ganyang hari ni daripada pagi tadi ya. Ha. Okey, alright. Tuan-tuan dan puan-puan, tak apa. Tapi yang pentingnya adalah nanti kita akan malam nanti insya-Allah kalau kita ada masa insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cakap tentang Imam Mahdi. Alright, sebab bila bercakap tentang Abu Ya Asy'ari, kita akan faham tentang macam mana kefahaman Imam Mahdi, versi mereka, dan bagaimana Imam Mahdi dalam versi Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam bagus tak? Okey, dah kita live ni kita buat tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang kita dalam keadaan di mana tuan-tuan dan puan-puan? Kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan tuan-tuan dan puan-puan sedang menyambut Maulidur Rasul. Betul tak? Maulidur Rasul. Faham tak? Maulidur Rasul. Jadi Maulid Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sepatutnya berusaha untuk apa? Untuk apa? Kenapa kita kena faham Maulidur Rasul? Kenapa? Nanti insya-Allah malam nanti lepas Isyak, lebih kurang jam 9 macam tu, kita jumpa balik, boleh? Okey, berapa ramai nak jumpa balik? Pada jam 9 malam. Okey, berapa ramai nak jumpa jam 9 malam? Okey, berapa ramai nak jumpa pada jam 9 malam? Tak ramai lah. Hari ni kita live daripada pagi tadi tau, pukul 11 pagi tau. 11 pagi sampai Zuhur, 2:30 petang sampai Asar. And then lepas Asar jam 5 sampai sekarang tau kita live. Wow, dahsyat ni. Dahsyat ni. Sebab 16 hari bulan. Okey, sebab 16 hari bulan. Tuan-tuan, 16 hari bulan 9 esok lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Kita belajar tentang Hallaj tadi kan. Okey, sebab kebiasaannya orang akan bercakap tentang Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi lahir ni satu topik. Nabi lahir ni satu topik yang kita kena faham. Para ulama tidak sepakat dalam menyatakan lahirnya Nabi pada 12 Rabiul Awal. Para ulama tidak sepakat dalam menentukan tarikh 12 Rabiul Awal sebagai tarikh Nabi lahir secara pasti. Okey, kalau kita baca kitab Rahiqul Makhtum Al-Mubarak Furi, kita akan jumpa perbincangan ini. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikhnya bila? Tarikhnya bila itu tak disepakati. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak ada masalah kita pada 12 Rabiul Awal. Okey, kita tak ada masalah apa
sebagai seorang yang belajar, kita faham bahawa fakta akan berbeza-beza. Ada fakta yang kuat dan ada fakta yang lemah, betul? Sebagai seorang ahli akademik, anda lah, saya bukan, saya cikgu tuition je. Okey, anda sebagai orang-orang akademik yang menonton pada petang ini, yang sedang buat master, yang sedang buat PhD, yang telah ada master, yang telah ada PhD. Sebagai seorang ahli akademik, tuan-tuan, anda lah, saya bukan, saya cikgu tuition. Okey, cikgu tuition hujung kampung. Anda lah yang profesor, kan nampak ada profesor maksud dia kan. Anda sebagai seorang ilmuwan, profesor kan. Kita nampak ada seorang profesor tadi masuk kan. Okey. Kan, anda sebagai seorang profesor yang sedang, memang anda profesor kan? Sebab nampak nama tadi profesor kan. Okey, profesor. Anda sebagai seorang profesor, anda tak patut sangat masuk tiba-tiba komen bukan-bukan. tak baik tak macam tu. Tak baik sangat. Okey, sebab kita ada malaikat yang mencatat amalan soleh kita, apa yang kita catat dekat skrin akan dipertanggungjawabkan pada hari mahsyar kelak. Dan even apa yang saya cakap dalam skrin ni pun juga akan dicatat oleh kiraman katibin. Profesor serba tak tahu. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Jadi anda sebagai seorang ahli akademik, anda kena cerdik lah. Janganlah jatuhkan maruah nama profesor tu. Kan? Nampak tak berapa cerdik komen-komen tu. Kan? Boleh faham tak? Jadi janganlah malukan diri sendiri. Kan, bila kita profesor, kita komen yang pelik-pelik dekat skrin, nanti orang kata apalah profesor macam ni. Kan, kenapalah profesor komen macam ni, nampak tak berapa cerdik. Nampak macam tak membaca nampaknya. Okey, live ni kita bukan baru cakap sekarang. Daripada tadi, pukul 11 pagi tadi dah macam-macam kita share. Pukul 2.30 pagi, 2.30 petang, kita share dah macam-macam fakta. Saya mentionkan nama bukunya, halaman sekali saya mention. Okey, saya cerita kronologi. Lepas asar tadi saya share kronologi. Sejak wafatnya baginda Nabi, apa yang berlaku? Saya cerita detail. Dan tiba-tiba baru masuk komen tak apa-apa. Profesor pula tu. Jadi kita macam, Allah, tak kalah profesor kualiti dia macam tu. Okey, jadi anda yang belum follow, anda boleh follow. Jumpa malam nanti jam, insya-Allah tidak ada haram melintang, kita jumpa jam 9 malam. Kronologi membentuk literature review. Kan, jadi kalau kita profesor, janganlah buat tindakan-tindakan yang memalukan nama dekat skrin tu. Nanti malu tau. Kita rasa macam, ya Allah, aku malulah tengok orang yang ada gelar profesor. Tapi ada macam tu. Macam kita sebab kita dah cakap. Okey, saya dah bercakap sejak daripada pagi tadi. 11 pagi tadi saya dah bercakap. 11 pagi sampai azan Zuhur kita berhenti. Pergi solat berjamaah. 2.30 kita muncul balik. 2.30 kita muncul. Saya muncul lah. Anda pun muncul juga. 2.30. Saya bercakap. Kita bagikan tajuk buku. Kita sebutkan nama orang. Kita sebutkan fakta. Cerita kronologi. Sebab saya kata apa? Saya nak ambil istifadah. Mengambil istifadah. Okey, kita ambil istifadah. Sebab kita tengah bercuti sempena Maulidur Rasul. Ramai orang bercakap tentang lahirnya baginda Nabi. Saya memilih bercakap, bila baginda wafat, apa yang berlaku? Itu poin saya. Bila baginda wafat, apa yang berlaku? Itu yang saya cuba utarakan sepanjang hari ini, sehingga munculnya Syekh Suhaimi, munculnya Abu Ya Asy'ari,
munculnya GISB. Faham tak? Jadi kadang-kadang kita ni aduh yai. Kan? Aduh. Nak guna kalimah-kalimah tak baik tak bagus kan? Bismillah. Sampai air pun dah habis, tak ada orang ganti air saya. Kan anda sedap makan kari pap lah, makan nasi lemak RM1 lah, makan mihun lah, kan, balik kenduri lah, bismillah. Okey, jadi pada malam ni jam 9, okey, jam 9 siapa nak jumpa saya, kita nak bercakap tentang Imam Mahdi. Kita nak bercakap tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi. Okey. Okey, dia macam ni, dia macam ni. Okey, saya bagi kenapa saya bagi teaser sikit. Okey, kenapa saya bercakap tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa saya kata bila baginda wafat ini berlaku? Saya highlightkan perkataan kewafatan. Okey. Siapa nak tahu kenapa saya kata kewafatan Nabi? Saya mulakan dengan kewafatan Nabi. Ingat tak lepas asar tadi saya mula kewafatan Nabi. Ini yang berlaku. Saya ceritakan, saya sebutkan siapa yang muncul. Saya mention nama kitab. Okey? Tuan-tuan, untuk tempoh sejam, 2 jam nak bercakap semua benda tak mungkin tau. Tak mungkin. Tak mungkin. Okey, baik. 12 Rabiul Awal. Dengar betul-betul. 12 Rabiul Awal. Okey, 12 Rabiul Awal adalah salah satu daripada tarikh yang dicatatkan tentang lahirnya baginda Nabi. Tetapi kelahiran Nabi itu tak disepakati. Ada ulama sirah yang menyebut Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Ada yang sebut tarikh-tarikh lain. Tetapi kalau kita rujuk kepada komen-komen ulasan para ulama mutaakhirin, kita akan jumpa 12 Rabiul Awal disepakati seumpama macam konsensus. Adakah anda nak tahu apa yang para ulama sirah konsen? Cuba komen before saya end up session petang ni. Apa yang para ulama consensus agreed upon tentang 12 Rabiul Awal? Siapa nak tahu? Mana ada orang nak tahu kan? Semua dah balik dah. Semua orang sibuk hari ni. Okey, adakah Vivalicious Day 3 dah habis? Tolong komen Sat. Saya pun tak perasan. Saya pun tak check. Sebab tadi tutup dah. Masuk line saya tutup terus. Okey, dah habis. Terima kasih. Dah habis kan? Jadi di manakah platinum saya? Nak juga kan? Nak juga panggil. Aduh, nak juga panggil. Aduh. Okey, baik. Tak apa, biarkan mereka berehat. Saya faham, otak nak meletup. Kan? Okey, correction tu, okey, you all yang masuk Vivalicious, tak payah lagi buat correction tu now. Okey, tak payah untuk buat correction Vivalicious tu now. Tenang sekejap. Macam tu. Tenang sekejap. Okey, terima kasih Datin. Join. Apa khabar Datuk petang ni? Alright. Oh, Datuk kat Sabah. Alright, terima kasih. Semoga Allah Ta'ala pelihara Datuk dan Datin. Masya Allah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya sebut tadi, saya kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan. 12 Rabiul Awal tu. Okey, biasa kalau anda masuk Vivalicious, kepala tak berasap, bermakna anda memang tak fokus tu. Itu saya bawa hantar. Itu saya bawa hantar anak murid saya.
Gurau-gurau kan. Ada yang mungkin baru first time ni, apalah dia ni kan. Okey. Okey, Viva Malaysia tu saya baru hantar anak murid saya. Itu pun dah berasak-rasak kepala kan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alright. Okay, you all mendengar 61 presentation. Thesis PhD, most of them PhD. Subhanallah. Oh, tiba-tiba kan Cikgu Najwa kata, relax sikit dekat sini. Sini pun berasap saya rasa. Ramai dah marah-marah ni. Aduh. Ramai yang marah-marah ni kan. Ada yang komen ni. Okey. Wak Julkar 9 kata, nak tanya tapi jangan marah ya. Tak apa, tanyalah. Nak marah buat apa? Tanyalah. Okey, dah follow ke belum Wak Julkar? Alright, tuan-tuan dan puan-puan. 12 Rabiul Awal ni, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama yang saya baca lah, yang saya tahu. Okey. Wallahu taala a'lam. Okey, anda jangan rasa macam ni saya okey. Saya percaya, okey, kita percaya 12 Rabiul Awal dikatakan salah satu tarikh yang para ulama sirah berpandangan lahirnya baginda Nabi. Betul? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, jangan kita abaikan ada lagi pandangan-pandangan lain yang menyatakan baginda lahir bukan pada tarikh 12 Rabiul Awal. Dan saya bercakap ni atas laras bahasa mereka yang berada line researcher. Dan kepada anda yang menonton ni, anda mungkin tidak berada pada line researcher tu, is okay, anda dengar je. Boleh? Kalau anda ada kemampuan membaca, anda baca. Okey, adakah anda nak tahu apakah yang para ulama seakan-akan sepakat kata 12 Rabiul Awal ni jadi apa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataupun saya nak postpone jam 9 malam nanti. Allahu Akbar. Dah lewat ni, dah dekat maghrib ni, Masya Allah, nak prepare pergi masjid. Okey, nak prepare pergi masjid. Okey, kepada yang belum follow, boleh follow. Terima kasih. Jangan follow saya. Okey, anda follow brand Dr. Rocket ni. Tujuannya bila kita live, okey, nanti anda akan diberikan notification. Itu je. Kita ada 1.7k mata dekat luar sana. 8 orang follow. 8 orang follow. Terima kasih. Okey, termasuk macam mana nak baca nama awak ni? 88. Okey, baik. Dah dekat maghrib Okey, tak apalah. Untuk tidak untuk tidak menghampakan anda yang committed lah sepanjang hari ini kan. Okey, ketika kita faham, saya gembira, anda pun gembira, kita cuti sempena Maulidur Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kerajaan bagi cuti. Terima kasih, alhamdulillah. Sangat appreciate. That's why saya isi masa ni untuk anda. Okey, kita isi ni untuk anda. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya ulang balik. Yang pertama, baginda Nabi lahir penting untuk kita. Tetapi tarikh lahir Nabi itu tidak disepakati oleh para mu'arrikhun. Tak disepakati. Tapi kita di Malaysia, kita pilih 12 Rabiul Awal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seumpama para ulama' mu'arrikhun menyatakan 12 Rabiul Awal hampir pasti itu bukan tarikh lahir Nabi, tetapi 12 Rabiul Awal
adalah tarikh wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa terperanjat? Siapa terperanjat? Bismillah. Siapa terperanjat? Bismillah. Allahu Ta'ala alam. Wallahu Ta'ala alam. Wallahu Ta'ala alam. Okey, anda boleh pergilah sahkan dengan mana-mana guru yang memang baca tentang sirah ni detail. Okey, anda pergi tanya dengan guru-guru yang membaca sirah dengan detail. Terutamanya mereka yang baca sirah, kita panggil bersilang rujukan. Okey, bersilang rujukan satu. Yang kedua, mereka yang baca sirah dengan akwal yang berbeza-beza. Nanti insya-Allah anda akan jumpa perbincangan tu. Boleh faham tak? Itu sebab tadi pukul 5, okey, tadi pagi, kemudian 2:30 petang, kepada anda yang sambung master PhD, kita biasa faham cross references, betul tak? Cross references satu. Bila kita buat LR, kita akan ada cross references satu. Yang kedua, kita akan ada akwal. Kita kumpul opinions, faham tak? Kita kumpul opinion whatsoever. Nanti akan ada proses lain. Okay, but the point is, pada petang ni, saya tak nak komen apa-apa lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuma bagi anda idea. Sebab saya punya khalayak yang menonton ni, kebanyakan anda adalah calon master ataupun calon PhD. Cuba komen. Okey, cuba anda komen. Anda sedang sambung master atau PhD dekat mana? Bidang apa? Cuba komen. Kalau anda calon PhD, anda komen PhD bidang apa? Dekat mana? Jadi saya bercakap ni sebab saya cuba nak fahamkan khalayak saya. Okey, khalayak saya adalah pelajar master PhD. Alhamdulillah, saya gembira dengan anda. Jadi kita fahamlah benda ni kan? Kita faham benda ni. Okey, kita faham benda ni. Betul kan, nampak tak? Kalau anda yang mungkin kat luar sana, anda boleh baca komen-komen ni. Okey, kelihatan yang menonton kita memang pelajar PhD, calon PhD, pelbagai bidang. Jadi, discussion, kita panggil intellectual discussion, intellectual discourse ni, memang berlaku. Okey, memang berlaku. Dan kita percaya Nabi SAW itu memang dilahirkan oleh ibunya Aminah. Kita beriman, kita percaya. Cuma ada benda-benda tertentu, okey, kita akan dapat sumber-sumber yang kita akan baca. Dan sebenarnya bukan kita yang analisis pun. Okey, bukan kita yang analisis. Tuan-tuan, bukan kita yang analisis. Kita baca hasil analisis. Macam tu. Okey? Dan kita semua pencinta Nabi SAW. Kita semua cinta Nabi SAW. Dan kita bukan hanya cinta, kita ittiba'. Kita bukan hanya cinta, kita ittiba'ur Rasul. Okey, kita ittiba'ur Rasul. Cinta memang boleh cinta, tetapi cinta mesti sama, datang bersamanya dengan ittiba'ur Rasul. Okey, itu saja. Jumpa nanti malam. Jam berapa? Jam berapa jumpa, tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah tidak ada arah melintang. Kita jumpa pada jam 9 malam. Okey, nak cakap pasal apa? Kita nak bercakap tentang Imam Mahdi.
Gitu tentang Imam Mahdi. Memang hari ni kita back to back betul ni. Okey, ketika orang semua berceramah dekat masjid tentang Maulidur Rasul, kita bercakap tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Okey, itu sahaja. Jaga diri anda, jaga family anda. Terima kasih banyak. Dan jangan salah faham, tuan-tuan dan puan-puan yang baru join, jangan salah faham. Boleh tengok video-video kita. Pergi tengok, pergi dengar. Dan kalau boleh anda like, okey, anda boleh share kalau boleh. Kita di sini, kita adalah mereka yang mendukung ilmu, insya-Allah. Okey, manusia sebagaimana kata Imam Malik. Okey, sebagaimana kata Imam Malik, kullu kalamin yu'khadh wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ulang balik. Last kali tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kata Imam Malik, kullu kalamin yu'khas wa yutrak illa sahib hadzal qabr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak yang belum follow, anda boleh follow. Jumpa nanti malam pukul 9 malam. Okey, yes. Pandangan tentang GISB tu kita akan cakap malam nanti. Bukan sekarang. Kita cerita intro, cerita konten, susur galur kefahaman. Okey, nanti kita share dekat mana? Nanti pukul 9 malam, insya-Allah. Okey, itu sahaja. Jaga diri anda. Jangan salah faham. Sabar sekejap. Tenang-tenang dulu. Okey, jumpa jam 9 malam nanti. Di sini. Follow. Bukan follow saya, follow. Supaya anda dapat notification. Buka saja TikTok. TikTok ni sangat bagus. Okey, anda akan dapat notification. Nanti malam kita sembang. Okey? Nanti malam kita sembang. Boleh? Follow, please. Follow. Okey, dan tengok semua video-video kita. Nanti anda akan tahu apa yang kita cuba sampaikan, insya-Allah. Okey, itu sahaja. Jaga diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.